mungkin tidak ambil. Tetapi vaksin itu adalah sangat-sangat penting untuk menyelamatkan nyawa. Kesan sampingan mungkin ada kesan sampingan lain juga. Tetapi kesan sampingan dalam period pun memang ada. Ini umum diketahui. Tetapi jangan jadikan itu satu alasan tidak mengambil vaksin. Vaksin COVID ini sangat penting. Booster juga sangat penting untuk diambil. Alright, okay. Wow, bahasa Melayu Dr. Silvam so great guys. Siapa setuju dengan saya boleh letak kat ruangan komen. Tapi you all jangan lari. Siapa dekat sini tim Dr. Mala, siapa sini tim Dr. Silvam boleh letak di ruangan komen. Alright, so thank you so much for that answer Doktor. Memang betul kita pun address. Saya pun dalam my family and friends and then my service pun sebenarnya ramai yang cakap lepas ambil vaksin memang ada perubahan darah period sikit, sakit yang berlebihan sikit. And macam doktor cakap lah, kita address sebenarnya, kita bantu pesakit, kita tak brush off, kita tak kata no, but then we help them. So thank you so much for addressing that. Tapi kan doktor nak tanya juga, ada juga pendarahan yang berlaku yang a little bit different dia punya abnormal tu ya, contohnya period ataupun pendarahan daripada vagina yang berlaku selepas persetubuhan, selepas sexual intercourse, ataupun dah menopause makcik ni dah menopause, lepas tu dia period balik, dia dah 5 tahun dah tak pernah period, tiba-tiba dia period balik. Ataupun ada setengah wanita yang dia dah habis period 7 hari contohnya, and then 2-3 hari tak ada period dan dia ada pendarahan vagina balik, mungkin sikit saja, mungkin sehari sahaja. Kenapa perkara ini berlaku doktor, dan biasanya kalau perkara sebegini berlaku, apa wanita ni perlu buat? Okay. Macam saya beritahu tadi, pengaliran haid secara seragam itu adalah penting untuk wanita-wanita yang mungkin pada awal 20-an dan sampai 30-an atau bila masa selepas kahwin. Sebab selepas tu mereka inginkan mendapatkan anak bayi. So masa itu sangat penting datang period yang masa yang seragam supaya mereka boleh dapat tahu bila waktu subur dan mereka boleh dapatkan anak dengan cara yang mudah. Okay, so kalau period tak tetap, kadang-kadang kita memang kita tahu, mungkin kita tidak tahu bila telur itu keluar daripada ovari. So itu satu perkara. Kalau period seragam, senang untuk wanita itu dan pasangan itu untuk mendapatkan bayi. Okey. Nombor perkara kedua, kalau period itu macam Dr. Mala beritahu tadi berketul-ketul. Berketul-ketul maksudnya senang saja. Berketul-ketul maksudnya perdarahan berlebihan. Itu saja. Kalau berketul-ketul apa-apa sebab pun. Sebabnya boleh jadi sebab daripada rahim, sebab daripada telur, sebab yang lain, sebab mengambil ubat yang lain, ubat yang mereka ambil. Semua itu kalau darah berketul-ketul maksudnya period berlebihan. So itu mesti diambil perhatian. Kalau period berlebihan, darah dalam badan kita hanya ada lebih kurang 5 liter saja. Kalau terus ada darah berketulan, maksudnya darah dalam badan akan hilang dengan cepat dan mereka akan mengalami pening kepala sebab darah dah kurang, satu simptom anemia, dikatakan anemia, kurang darah dalam badan. So kalau darah berketulan, mereka mesti mendapat nasihat daripada doktor untuk mengetahui kenapakah darah berketulan. Okey, darah secara tidak seragam, darah selepas persetubuhan ataupun darah selepas menopause, okey, semua ini mesti mendapat nasihat daripada doktor. Kalau kita katakan menopause, maksudnya menopause tu bukan penyakit. Okey, satu lagi perkara kena ingat, menopause tu bukan penyakit. Menopause tu adalah satu perubahan dalam hidup daripada masa subur, telur keluar, selepas tu masa yang lain. 1/3 daripada kehidupan wanita, 75 tahun, 1/3 adalah menopause. So menopause adalah bukan satu penyakit. Itu adalah perubahan dalam kehidupan wanita. Selepas kalau menopause ada perdarahan, perdarahan itu mesti diambil perhatian dan mesti didapat nasihat daripada doktor.
supaya Okey. doktor itu boleh menentukan perdarahan itu sama ada perdarahan sebab kekurangan hormon ataupun disebabkan oleh barah. Okey. Lagi satu, kalau Okey. perdarahan selepas persetubuhan ataupun Okey. tiba-tiba kalau darah itu mereka tu okey, tiba-tiba Okey. perdarahan selepas persetubuhan ataupun bila tengah-tengah masa dalam bulan tu ada period, so itu Okey. semua mungkin disebabkan masalah dekat pangkal rahim, cervix. Okey, Cervix cervix. Alright. ataupun masalah lain lah. So masalah Alright. pangkal rahim tu penting dalam masa lebih kurang umur 25 hingga 50 tahun, di mana kita tahu penyakit barah cervix ataupun kanser cervix tu Okey. sangat lumrah. Okey, faham. Alright. So, doktor cakap tadi penyakit pangkal rahim ataupun kanser cervix yang sangat lumrah tu kan doktor? Okey, daripada sana saya nak sambung soalan. Kepada viewers malam ni, saya tahu ramai yang nak tanya soalan kepada Dr. Silvam. Teruskan letak soalan anda di ruangan komen dulu. Nanti saya akan bacakan setiap satu untuk Dr. Silvam tolong jawab. Doktor okey ke? Doktor boleh dengar ke saya cakap? Boleh, boleh. Boleh. Alright. Okay. So saya nak tanya daripada sana doktor. So doktor kata antara perkara yang agak common adalah kanser pangkal rahim ataupun kita panggil kanser cervix. And we know January sebenarnya guys, saya nak umumkan January adalah bulan yang kita bagi awareness tentang cervical cancer. So doktor, how common is cervical cancer sebenarnya? Apakah statistik dia? Sebab kita biasa dengar breast cancer dan kanser-kanser lain